Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Seperti biasa kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ta'alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akan bermula masuk dengan bab 7. Okey, tajuk bab 7 ialah udara. Okey, seperti biasa saya ingin kreditkan pemilik asal PowerPoint ini iaitu Cikgu Nur Azila Khalid daripada SMK Ulu Tiram Johor. Terima kasih Cikgu. So saya akan menggunakan PowerPoint dia yang telah saya lakukan sedikit pengubahsuaian untuk disesuaikan dengan PDPR kita. Kita akan masuk hari ini, ada tiga sebenarnya subtopik di bawah bab 7. So hari ini kita akan mulakan dengan subtopik yang pertama, 7.1 komposisi udara. Baik, kita akan mulakan komposisi udara. Kita nak tengok apakah yang ada di dalam udara kita. Okey, jadi di sekeliling kita ada udara, supaya kita tahu dalam udara kita ni ada apa sebenarnya. Okey, yang pertama, udara ialah campuran. Okey, jadi udara ialah sejenis campuran. Kalau awak ingat dalam bab 6 kita dah belajar, kita ada unsur, campuran dan sebatian. Jadi udara ialah sejenis campuran. Okey, oleh kerana ia adalah sejenis campuran, maknanya udara ini dia bergabung secara fizik dan nak dipisahkan juga mestilah secara fizik. Okey, jadi udara ialah campuran. Campuran apa? Campuran beberapa jenis gas. Okey, maknanya ada banyak gas sebenarnya keliling kita Di dalam udara sekeliling kita ni ada banyak gas. Okey, jadi gas apa yang ada? Yang pertama gas nitrogen 78%. Kemudian ada gas oksigen 21%. Kemudian ada gas karbon dioksida 0.03%. Ada apa lagi? Gas-gas nadir 0.97%. Sekarang kita tengok gas nadir tu apa? Okey, so gas nadir contohnya seperti helium, argon, neon, xenon dan krypton. Okey, jadi kalau awak ingat jadual berkala yang kita belajar sebelum ini, okey, kita belajar tentang unsur, kita ada belajar tentang jadual berkala. Jadi dalam kumpulan 18 kita ada nampak perkataan helium, argon, neon, xenon dan krypton. Jadi semua ini adalah gas-gas nadir. Okey, apa lagi yang ada di dalam udara? Adakah gas-gas sahaja? Tidak. Okey. Jadi dalam udara bukan hanya ada gas, ada lagi benda lain. Kita tengok kat sini. Komponen-komponen lain yang terdapat dalam udara ialah mikroorganisma, wap air dan habuk. Okey. Jadi dalam udara ada mikroorganisma. Okey. Itu sebabnya macam sekarang ini musim COVID-19 kita kata ada penyakit boleh disebarkan melalui udara. Okay, kenapa ada penyakit boleh disebarkan melalui udara? Inilah sebabnya. Kerana di dalam udara ada mikroorganisma. Okay? Jadi macam awak bersin bila awak bersin, awak akan memasukkan lagi mikroorganisma dalam udara yang boleh disebarkan kepada orang lain. Okay? So wap air, jadi ada wap air dalam udara, ada habuk, ada habuk. Itu adalah komponen lain selain daripada gas. Sama lagi. Kuantiti komponen-komponen ini adalah kecil dan sering berubah bergantung pada masa dan tempat. Sekarang saya nak tengok perbandingan. Saya nak awak tengok perbandingan di antara gas, gas dan komponen lain yang terdapat dalam udara. Awak lihat di sini. Jika gas, semua gas di sini awak tengok telah diberikan berapakah peratusnya yang hadir dalam udara. Contoh di sini nitrogen 78%. Jadi ini adalah kandungan yang tetap. Peratusannya tetap. Tidak berubah. Karbon dioksida 0.3%. Itulah dia kandungannya. Tetapi di sini kandungan lain udara seperti mikroorganisma, wap air dan habuk, kandungannya adalah kecil dan sering berubah-ubah bergantung pada masa dan tempat. Jadi lain tempat, lainlah kandungannya. Sambung lagi. Apa
Apa contohnya kita nak katakan kandungannya tidak tetap, kandungannya berubah. Sebagai contoh, wap air. Wap air di kawasan hutan atau selepas hujan adalah lebih banyak berbanding dengan hari panas. Tengok ayat kat sini. Dia kata wap air di kawasan hutan lebih banyak. Lebih banyak. Itu sebabnya bila awak masuk ke kawasan hutan, awak akan rasa kawasan itu lebih sejuk. Sebab apa sejuk? Sebab kawasan itu wap airnya banyak. Selepas hujan pun sama, awak rasa sejuk. Baik, kenapa selepas hujan sejuk? Sebab selepas hujan, wap air ni lebih banyak, kandungannya lebih tinggi. Bila hari panas, awak akan terasa cuaca semakin panas, semakin kering. Kenapa macam itu? Kerana wap air masa ini adalah rendah kandungannya. Sambung lagi. So, contoh di kawasan gurun. So, kawasan gurun, cuaca panas, wap airnya sedikit, rendah. Itu sebabnya panas. Baik, sekarang kita tengok, ini adalah carta pie yang nak menunjukkan apa kandungan yang ada di dalam udara. So, kita tengok di sini, nitrogen. Nitrogen 78%. Karbon dioksida 0.03%. Gas nadir bahan-bahan lain 0.97%. Oksigen 21%. Jadinya gas dia telah berikan peratusan. Maknanya kandungannya hampir tetap sepanjang masa, itulah peratusan gasnya. Kalau ada berubah pun dia akan naik turun sedikit-sedikit sahaja. Tapi secara puratanya inilah kandungannya. Peratusan dia memang ada dalam udara sepanjang masa. So bahan-bahan lain ini macam yang kita sebut tadi, ada 3 bahan lain. Mikroorganisma, wap air dan habuk. Yang itu sentiasa bertukar-tukar bergantung kepada cuaca, kedudukan tempat yang kita hadir pada masa itu. Baik, sekarang kita sambung. Kita nampak di sebelah tu ada satu gambar. So gambar ini menunjukkan satu proses yang dinamakan sebagai proses penyulingan berperingkat. Jadi proses penyulingan berperingkat ini adalah kaedah fizik. Oleh kerana dia kaedah fizik, maka ia boleh digunakan untuk memisahkan campuran. Baik, kenapa ia boleh digunakan untuk memisahkan campuran? Tengok di sini. Udara ialah campuran yang bergabung secara fizikal, ataupun bergabung secara fizik. Oleh kerana udara ialah campuran, maka udara boleh diasingkan melalui kaedah fizikal ataupun kaedah fizik yang dinamakan sebagai proses penyulingan berperingkat. Inilah dia susunan radas. Susunan radas sebagai proses penyulingan berperingkat. Penyulingan berperingkat merupakan proses mengasingkan campuran kepada pecahan yang berlainan berdasarkan takat didih melalui pendidihan dan kondensasi. Jadi pendidihan berlaku di sini, kelalang penyulingan ataupun kelalang dasar bulat. Manakala proses kondensasi berlaku di sini di dalam kondenser Liebig. Baik, ini adalah satu susunan radas eksperimen, susunan radas eksperimen yang kita akan lakukan di sekolah nanti, insya-Allah. Tujuannya adalah untuk menentukan peratusan oksigen dalam udara. Baik, bagaimanakah cara kita nak menentukan peratusan oksigen udara? Tadi kita tengok peratusan oksigen dalam udara ialah 21%. 21%. Jadi macam mana cara kita nak tentukan peratusan oksigen yang ada di dalam udara di sekeliling kita? Baik, tengok di sini. Kita ada satu susunan radas, susunan radas yang kita akan lakukan untuk membuktikan oksigen adalah 21% kandungannya di dalam udara. Eksperimen ini kita akan lakukan dengan menggunakan yang pertama balang gas. Ini balang gas. Kemudian balang gas ini kita akan bahagikan dia kepada 5 bahagian. Tengok kat sini. Kita akan bahagikan dia kepada 5 bahagian. So ada 5 garisan kat sini. 1, 2, 3, 4. So di atas ini adalah 5. Jadi ini satu kawasan, 2 kawasan, 3 kawasan, 4 kawasan, 5 kawasan. Ataupun 5 bahagian. Isi padu balang gas ini dibahagikan kepada 5 bahagian yang seragam.
dan ditanda dengan pen penanda dawat kekal. Okey, sekarang ini macam mana cara nak lakukan eksperimen? Okey, mula-mula kita ada dawat kekal di bawah ni. Okey, yang warna merah ni dawat kekal di bawah ni. Okey, penanda aras air. Jadi kita akan isi air sampai ke sini. Okey, kemudian apa yang kita akan lakukan? Tengok ya, kita ada satu lilin menyala di sini. Lilin menyala di sini. Kita akan buat apa? Kita akan pindahkan balang gas yang kosong ini. Kita akan pindahkan begini. Okay, jadikan dia begini. Kita pindahkan dia, kita tutupkan lilin yang sedang menyala ini. Okay, bila kita tutupkan dia, terlangkupkan di atas lilin yang sedang menyala, apa yang akan berlaku? Itu yang kita nak tengok. Okay, sekarang oksigen. Okay, saya dah oksigen diperlukan untuk pembakaran. Okay, maka oksigen yang ada di dalam bikar ini, okay, akan digunakan untuk memastikan lilin ini sentiasa menyala. Okay, jadi apabila lilin mati, maknanya semua oksigen di dalam udara sudah habis digunakan. Okay, jadi bila oksigen habis digunakan, apa yang berlaku ialah air di dalam bikar akan naik masuk ke dalam balang gas. Baik, kenapa apabila lilin padam, air masuk ke dalam balang gas? Okay, sekarang dengar baik-baik penerangan saya. Okey, pada peringkat awal, okay, apabila kita letakkan balang gas, kita terlangkupkan di atas lilin yang menyala, tidak ada air akan masuk ke dalam balang gas. Baik, kenapa? Sebabnya ialah balang gas ini sebenarnya adalah penuh. Penuh dengan apa? Balang gas ini penuh dengan udara. Okey? Itu sebabnya air tak dapat masuk. Okay, kalau awak ingat bab 5 kita dah belajar, kita kata jirim. Okey, jirim mesti ada dua ciri. Okey? Okey, jirim ada dua ciri. Okey, salah satu cirinya ialah memenuhi ruang. Okey, jadi udara adalah salah satu jenis jirim. Okey, jadi udara memenuhi ruang di dalam balang gas. Okey, oleh kerana udara telah memenuhi ruang, maka air tak dapat masuk. Okey, jadi apabila kita terlangkupkan balang gas di atas lilin yang menyala, air memang tidak boleh masuk kerana ia sudah penuh dengan udara. Okey, apa yang berlaku selepas itu? Selepas itu, bila kita terlangkupkan, oksigen diperlukan untuk pembakaran. Ini saya dah sebut tadi. Okey, oksigen diperlukan untuk pembakaran. Jadinya, oksigen di dalam balang gas akan digunakan untuk pembakaran lilin. Okey, jadinya semua 21 akan digunakan untuk pembakaran lilin. Okey, jadi apabila semua udara telah habis digunakan, okey, semua udara apabila semua oksigen telah habis digunakan, apa yang berlaku ialah lilin akan terpadam. Okey, apabila lilin terpadam, oksigen sudah habis digunakan, maknanya sebahagian daripada udara telah digunakan. Okay, iaitu oksigen telah digunakan. Maka oksigen itu telah habis di dalam balang gas. Oleh oksigen habis, apa yang berlaku ialah air akan masuk memenuhi ruang di dalam balang gas. Okay? Jadi apa yang berlaku apabila air masuk? Okay? Apabila oksigen habis, air akan masuk memenuhi 1/5 ataupun 20% daripada kawasan yang dipenuhi udara pada asalnya. Okey, jadi air di sini, okey, semua air yang di dalam bikar tadi, okey, air dalam bikar akan masuk naik ke atas. Okey, jadi kawasan yang kuning ini adalah kawasan yang dipenuhi air. Okey, lihat kepada pemerhatian di sini. Okay, apa pemerhatiannya? Okay, pemerhatiannya ialah air akan naik ke arah 1/5 balang gas. Kesimpulannya ialah 1/5 atau kira-kira 20% kandungan udara ialah oksigen. Okey?
Baik, sekarang kita nak tengok apakah kepentingan gas-gas yang kita dah belajar tadi dalam kehidupan kita. Okey, jadi kita dah belajar dalam udara ada pelbagai gas dan sekarang kita nak tengok macam mana gas-gas itu mempengaruhi kehidupan kita. Gas oksigen. Okey, apa penting gas oksigen? Kita perlukan gas oksigen yang pertama sekali untuk pernafasan. Okey, untuk bernafas ataupun untuk proses respirasi. Tak ada oksigen, kita semua mati. Haiwan mati, tumbuhan mati, tidak dapat lakukan proses respirasi. Okey, seterusnya apa lagi? Untuk proses pembakaran enjin roket. Okey, jadi apa-apa proses pembakaran perlukan oksigen. Macam tadi eksperimen lilin, kita perlukan oksigen. Oksigen habis sahaja, lilin berhenti menyala. Okay, seterusnya, proses kimpalan dan pemotongan logam dalam industri juga perlukan oksigen. Apa lagi untuk menyediakan pelbagai sebatan? Ini awak akan belajar kemudian. Kita ada gas karbon dioksida. Okey, jadi apa kepentingan gas karbon dioksida? Yang pertama, tumbuhan perlukan karbon dioksida untuk fotosintesis. Okey, jadi daripada fotosintesis, karbon dioksida akan digunakan, oksigen dihasilkan dan kita perlukan oksigen pula. Okey. Seterusnya untuk pembuatan minuman berkarbonat, air gas. Okey, awak suka minum air gas. Jadi buat air gas, kita perlukan gas karbon dioksida sebenarnya. Apa lagi? Alat pemadam api. Okey, jadi untuk memadamkan api, kita perlukan gas karbon dioksida. Okay, dengar baik-baik. Kita nak hidupkan api, kita perlukan oksigen. Kita nak padamkan api, kita gunakan karbon dioksida. Okay, seterusnya untuk kita karbon. Apa itu kita karbon? Kita akan belajar selepas. Okay, seterusnya kita ada gas nitrogen. Tadi kita dah belajar. Ada gas nitrogen, 78%. Banyak Okay, apa gunanya? Untuk menghasilkan asid nitrik dan amonia. Okay, untuk kita nitrogen. Nitrogen juga digunakan sebagai ejen peju. Okey. Baik, seterusnya kita ada gas nadir. Tadi kita tengok gas nadir sedikit sahaja, 0.97%. Okey, jadi gas nadir ada banyak jenis tadi kita tengok. Okey, salah satunya gas helium. Apa guna gas helium? Digunakan untuk balon udara dan kaji cuaca. Okey, jadi kita nak jadikan balon itu terapung. Okey, balon yang boleh terapung itu gas nadir, gas helium lah kita masukkan. Okey, gas neon digunakan dalam lampu iklan. Jadi lampu yang berwarna-warni itu kita gunakan gas neon. Okey, gas argon digunakan untuk mengisi mentol. Okey. Baik, tadi saya ada sebut pada awak kitar karbon. Okey, ini salah satu kepentingan karbon dioksida dalam kehidupan kita. Baik, apa pentingnya kitar karbon? Okey, kitar karbon. Tengok di sini Kitar karbon ialah kitar yang mengekalkan kandungan karbon dioksida dalam udara. Okay, jadi kandungan karbon dioksida perlu dikekalkan dalam udara. Okay, macam mana caranya? Caranya ialah dengan mengambil karbon dioksida dari udara dan mengembalikan semula ke udara secara berterusan. Okay? Jadi tidak boleh terputus. Barulah kitar karbon itu dapat mengekalkan kandungan karbon dioksida dalam udara. Baik, macam manakah cara mengambil karbon dioksida dari udara dan mengembalikan semula karbon dioksida ke dalam udara? Kita tengok sini Kitar karbon bermula dengan pengambilan gas karbon dioksida oleh tumbuhan hijau melalui proses fotosintesis. Okey, jadi tumbuhan hijau apabila melakukan proses fotosintesis, tumbuhan hijau akan menyerap karbon dioksida. Okey. Apa yang berlaku seterusnya? Haiwan yang memakan tumbuhan memperoleh unsur-unsur karbon daripadanya. Okey. Jadi apabila haiwan memakan tumbuhan, haiwan akan mendapat unsur-unsur karbon tadi. Okey. Seterusnya, apabila tumbuhan dan haiwan mati, tumbuhan dan haiwan akan mereput. Okey. Jadi pereputan yang dilakukan oleh bakteria dan kulat dalam tanah membebaskan karbon dioksida. Okey. Jadi sekarang karbon dioksida telah dikembalikan semula ke dalam udara. Okey, jadi kita nampak kat sini tadi, mula-mula tumbuhan hijau ambil karbon dioksida. Jadi di sini karbon dioksida telah dibebaskan kembali ke dalam udara oleh
bakteria dan kulat melalui proses perebutan. Sambung lagi. Pembakaran bahan api fosil yang mengandungi karbon seperti arang batu dan petroleum juga membebaskan karbon dioksida. Okey, jadi sekali lagi di sini karbon dioksida dikembalikan ke dalam udara. Semasa respirasi, kesemua tumbuhan dan haiwan juga membebaskan karbon dioksida. Sekali lagi, karbon dioksida dikembalikan semula ke dalam udara. Jadi, proses-proses seperti perebutan, pembakaran dan respirasi diseimbangkan oleh fotosintesis. Okay, jadi beginilah cara bagaimana karbon dioksida diambil dan kemudian dipulangkan semula ke dalam udara melalui pelbagai proses kitar karbon yang berlaku di sekeliling kita. Baik, kita sambung lagi. Okay. Inilah gambar kitar karbon. Okay. Inilah dia gambar kitar karbon yang berlaku di sekeliling kita. Okay. Mula-mula kita ada gas karbon dioksida dalam atmosfera. Okay. Peratusan karbon dioksida hanyalah 0.03% sahaja. Baik. Semuanya bermula daripada tumbuhan hijau. Okay. Jadi untuk melakukan proses fotosintesis, tumbuhan hijau akan menyerap gas karbon dioksida. Jadi awak nampak anak panah biru ini menunjukkan gas karbon dioksida dalam udara diserap masuk oleh tumbuhan hijau. Okay. Bila gas karbon dioksida diambil oleh tumbuhan hijau melalui proses fotosintesis, maka gas karbon dioksida telah berkurang. Okay. Bila kurang sahaja, kita perlu kembalikan semula kandungan ataupun peratusan gas karbon dioksida di dalam atmosfera, di dalam atmosfera kembali kepada asal. Jadi bagaimana cara nak pulangkan semula gas karbon dioksida ke dalam udara? Okey, yang pertama proses respirasi. Sebab apabila kita melakukan proses respirasi, sama ada tumbuhan, haiwan ataupun manusia, apabila kita hembus udara, gas karbon dioksida akan dibebaskan. Jadi gas karbon dioksida itu dibebaskan masuk kembali ke dalam atmosfera selepas diambil oleh fotosintesis. Apa lagi? Tumbuhan hijau dimakan oleh haiwan. Okey. Jadi selepas dimakan oleh haiwan, respirasi lagi di sini oleh haiwan, bebaskan gas karbon dioksida kembali dalam udara. Kemudian haiwan mati, tumbuhan mati, organisma yang mati akan mereput. Jadi proses pereputan membebaskan karbon dioksida masuk balik ke dalam udara. Kemudian proses pembakaran, pembakaran akan bebaskan karbon dioksida. Karbon dioksida ini dibebaskan masuk balik ke dalam atmosfera. Jadi itulah cara bagaimana gas karbon dioksida dikekalkan 0.03% di dalam udara. Baik, sekarang kita lihat pula kitar oksigen. Tadi kita ada kitar karbon, sekarang kita lihat kitar oksigen. Baik, apa itu kitar oksigen? Sama macam kitar karbon tadi, kitar oksigen ialah kitar yang melibatkan pengambilan oksigen daripada udara dan pengembalian secara berterusan ke dalam udara. Jadi kitar oksigen, kitar karbon sama sahaja. Bila kita ambil, kita kena pulangkan balik supaya dia sentiasa seimbang. Oksigen yang diperlukan untuk beberapa proses iaitu proses respirasi, pengaratan, pembakaran dan pereputan diperoleh daripada hasil fotosintesis. Baik, kita dah belajar dalam bab 2. Semasa proses fotosintesis, karbon dioksida diserap dan selepas itu oksigen akan dibebaskan. Jadi oksigen yang dibebaskan oleh tumbuhan semasa proses fotosintesis akan digunakan di dalam kitar oksigen. Baik, sekarang kita akan lihat inilah dia gambar rajah kitar oksigen. Tadi kita tengok gambar rajah kitar karbon kan? Sekarang ini kitar oksigen. Baik. Macam mana kitar oksigen dan kitar karbon saling melengkapi? Lihat di sini. Mula kita ada gas oksigen dalam atmosfera. Gas oksigen dalam atmosfera.
Okey, gas oksigen akan diambil oleh siapa? Pertama, oleh tumbuhan, haiwan, manusia untuk proses respirasi. Okey, jadi oksigen diambil, oksigen akan kurang. Kemudian, pengaratan. Apabila sesuatu objek berkarat, contoh di sini paku besi. Apabila paku besi berkarat, untuk paku besi berkarat, oksigen diperlukan untuk melakukan proses pengaratan. Okey, kemudian pembakaran. Tadi saya dah cerita, oksigen diperlukan untuk pembakaran. Jadi apabila kita hendak menyalakan api untuk membakar sesuatu benda, oksigen dalam udara akan diambil untuk memastikan api itu terus menyala. Okey, jadi gambar di sini pula menunjukkan tumbuhan juga menggunakan oksigen untuk proses respirasi. Okey, selepas itu apa terjadi? Tumbuhan akan mati. Haiwan akan mati. Apabila tumbuhan dan haiwan mati, tumbuhan dan haiwan yang mati akan membebaskan gas karbon dioksida. Okey, sama juga api. Okey, untuk menyalakan api kita perlukan oksigen, tetapi selepas api itu menyala, proses pembakaran akan membebaskan karbon dioksida. Jadi gas karbon dioksida akan dimasukkan semula dalam atmosfera. Okey, jadi gas karbon dioksida daripada perebutan dan proses pembakaran akan diambil semula oleh tumbuhan hijau untuk melakukan proses fotosintesis. Okey, jadi gas karbon dioksida diambil untuk proses fotosintesis. Selepas fotosintesis berlaku, fotosintesis akan membebaskan oksigen, maka oksigen dikembalikan semula ke dalam atmosfera. Okey, jadi oksigen yang dikembalikan ke dalam atmosfera akan digunakan semula untuk proses respirasi, pengaratan dan pembakaran. Jadi kedua-dua proses ini, kitar oksigen dan kitar karbon saling melengkapi untuk memastikan semua proses ini berterusan di dalam kehidupan kita. Okey, jika kitar karbon dan kitar oksigen tidak berlaku ataupun berhenti berlaku walaupun untuk 10 minit, bersedialah kita semua untuk mati. Okey? Kita sambung lagi. Jadi kitar oksigen, kitar karbon memang perlu sentiasa berlaku. Okey? Bila kitar oksigen dan kitar karbon sentiasa berlaku, maka peratusan oksigen dan peratusan karbon dioksida dalam udara akan sentiasa dikekalkan pada peratusan yang sepatutnya. Okey, tengok di sini. Bagaimanakah cara-cara ataupun langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk untuk mengelakkan gangguan kepada kitar oksigen dan kitar karbon. Okey, jadi kita kena pastikan kitar karbon dan kitar oksigen tidak diganggu oleh apa-apa aktiviti. Okey, tengok di sini. Alam sekitar kita kian musnah akibat daripada aktiviti manusia seperti penebangan pokok dan penggunaan racun serangga dalam pertanian secara tidak terkawal. Keadaan ini menyebabkan peningkatan gas karbon dioksida dan mengganggu kitaran-kitaran semula, jadi termasuklah kitar oksigen dan kitar karbon. Antara kesannya kepada hidupan dan persekitaran ialah pemanasan global dan kesan rumah hijau. Jadi gas karbon dioksida bila meningkat terlalu tinggi, okey, akan menyebabkan pemanasan global dan kesan rumah hijau. Dan kesan ini sebenarnya berbahaya kepada kita, ya, semua hidupan di dunia. Itu sebabnya kita perlu pastikan aktiviti-aktiviti manusia seperti ini dikawal, okey, supaya penebangan hutan, penggunaan racun serangga tidak menyebabkan kitar oksigen dan kitar karbon terganggu. Okey, supaya kelangsungan hidup semua benda hidup di dunia dapat dikekalkan. Okey, supaya kita semua dapat kekal hidup dengan aman. Baik, sekarang kita nak tengok apakah langkah-langkah yang boleh dilakukan. Okey, langkah-langkah yang boleh kita lakukan untuk mengelakkan gangguan kepada kitar oksigen dan kitar karbon. Okey, jadi kita perlu pastikan benda-benda ini kita tidak lakukan. Okey, supaya kitar oksigen dan kitar karbon berlaku secara semula jadi untuk memastikan kandungan oksigen dan kandungan karbon dioksida kekal pada aras yang sepatutnya. Okey, yang pertama, apa yang kita jangan buat?
Okey. Yang pertama, kita perlu mencegah pembalakan haram. Jangan lakukan pembalakan haram. Okey. Pastikan pembalakan haram tidak dilakukan untuk memastikan oksigen dan karbon dioksida kekal pada peratusan yang sepatutnya untuk kita. Seterusnya, elakkan penggunaan racun serangga yang berleluasa. Okey. Mungkin kita tengok penggunaan racun serangga ini, kita gunakan sesuka hati. Okey, tapi sebenarnya kita perlu elakkan. Okey. Sebab dia mengganggu kehidupan kita sebenarnya tanpa kita sedari. Seterusnya, tidak melakukan pembakaran hutan. Okey. Ini ni, pembakaran hutan mengganggu kitar oksigen dan kitar karbon. Apa lagi? Mengelakkan pembebasan asap kenderaan yang berlebihan. Gambar di bawah ini, okey? Pembebasan asap menyebabkan gangguan kepada kandungan oksigen dan karbon dioksida dalam udara. Jadi inilah dia yang kita perlu lakukan supaya oksigen dan karbon dioksida sentiasa kekal sihat untuk kita semua. Baik, saya berikan awak sedikit kerja rumah ya. Buka SPS, buka surat sampul 4 hingga sampul 8. Itu sahaja. Kita akhiri kelas kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.